Untuk soalan ni, inilah tajuk kebarangkalian. Dia kata kotak Q mengandungi 5 keping kad berlabel dengan huruf BIJAK. 2 keping kad dikeluarkan secara rawat dari kotak Q, satu demi satu tanpa pemulangan. Okay, tanpa pemulangan. So, without replacement. Okay. Maksudnya dalam kotak Q ni ada huruf BIJAK. Ada huruf BIJAK. Jadi hitung kebarangkalian mendapat kad pertama berhuruf vokal dan kad kedua berhuruf konsonan. Okey, mula-mula kamu kena senaraikan dulu ruang sampel. Macam mana nak senaraikan ruang sampel? Okey, jalan paling selamat buat kotak ni. Buat macam ni supaya tak ada yang tertinggal ya. Tujuan kita buat kotak ni supaya tak ada yang tertinggal. Okey, ini kad pertama, ini kad kedua. BIJAK. BIJAK, bijak. Okey, dia kata tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan maksudnya mustahil mendapat dua kad yang sama, B dan B. Mustahil kan dapat sebab dia kata tanpa pemulangan. So yang kad yang sama ni I, JJ, AA sama KK ni mustahil. Kerana dia kata tanpa pemulangan. Kalau dengan pemulangan baru dia ada. So kita akan dapat mungkin kad pertama IB. Kalau kita buat sini pertama, kalau kamu buat di sini yang pertama, maksudnya sini BI lah. Sekarang kita buat ini yang pertama. So IB, JB, AB dan KB. Okey, sebab cikgu buat yang sini yang pertama. Kalau kamu buat di sini pertama, kita mula dari sini BI. Okey, macam tu Lepas tu yang sama juga yang ini BI. Okey, lepas tu BI, JI, AI dan KI dan seterusnya. Bila dah siap kan kamu dapat macam ni lah. Okay. Jadi senaraikan ruang sampel dia, maksudnya kamu kena tulis semua. Okay, tulis semua dia punya ruang sampel, semua ni tulis. IB, JB, AB, KB. Semua ya kamu tulis. Bila senaraikan jadi macam ni lah. Okay. Lepas tu kamu baca soalan dia. Soalan dia minta apa? Soalan dia minta hitung kebarangkalian bahawa kad pertama berhuruf vokal dan kad kedua berhuruf konsonan. So dia mau kad satu berhuruf vokal dan kad dua huruf konsonan. Maksudnya kamu kena cari dulu lah. Yang pertama vokal. Yang pertama vokal dan yang kedua konsonan. Okay, ada ni. Pertama vokal, dua konsonan. Pertama vokal, yang kedua konsonan. Okay, ini tidak boleh sebab dua-dua vokal. Ini konsonan dulu kan. Dia mesti kad pertama yang vokal. Okay, jadi mana lagi kad pertama vokal, kad pertama vokal. Kita ada lagi kad pertama vokal mana ini dan ini. Okay, ada 6. Jadi tulislah. IB, AB, IJ, AJ, IK dan AK. So ada 6 sama dengan 6. 6 per berapa semua? 6 per 20. Okay, itu jawapan dia. Tengok soalan yang kedua. Kedua kebarangkalian Ahmad mendapat tawaran kursus kejuruteraan dan kedoktoran di Universiti Awam ialah 0.85 dan 0.53. Hitung kebarangkalian bahawa Ahmad mendapat kedua-dua kursus dan Ahmad mendapat tawaran salah satu kursus sahaja. Okay, macam mana nak buat ini? Mula-mula kamu kena kita tentukan dulu. Okay, dia kata Ahmad dia dah bagi kan? Ahmad dia dapat kejuruteraan. Dia dapat berapa? Kebarangkalian dapat ujian ialah 0.85. Ini kebarangkalian dia dapat. Dia dapat kedoktoran sama dengan 0.53. Ini yang dia dapat. Okey, yang dia dapat. Okey, jadi dia cakap yang A ialah soalan dia mau Ahmad mendapat tawaran kedua-dua kursus. Jadi dua-dua dia dapat. Kalau dua dapat kita darab je lah terus 0.85 darab dengan 0.53. So kamu akan dapatlah jawapan dia kat sini. Kalkulator kira. Akan dapat 0.4505. Okey. Yang kita akan dapat. Okey. Okey, soalan kedua, Ahmad mendapat tawaran salah satu kursus sahaja. Okey, yang tadi kita tahu kan
Yang ini dia dapat. So, kamu kena cari kebarangkalian yang dia tidak dapat. Kalau dapat dua-dua, kita darab. Sekarang ini satu dapat, sama ada dia dapat jurutera, dia tidak dapat doktor. Ataupun dia dapat doktor, dia tidak dapat jurutera. Jadi kamu kena cari di sini, berapakah yang tidak dapat untuk kejuruteraan. Ni kena tolak dengan satu lah. Satu tolak dengan 0.85, dapat 0.15. Dia tidak dapat doktor. Bila kita tambah akan jadi satu ya, pelengkap dia. Yang ini pula ialah 0.47. Tak dapat. Jadi macam mana nak buat yang ini? Maksudnya dapat salah satu sahaja. Sama ada kalau dia dapat jurutera, dia tak dapat doktor. Satu lagi dia dapat doktor, dia tak dapat jurutera. Maksudnya gitu. Bila dalam satu bulat ini kita darab. Dalam satu bulat ni kita darab. Jadi yang sebab dia ada dua, kita tambah. Kita belajar. Maksudnya kamu darab dulu. Dapat doktor, darab dengan tidak dapat jurutera. Sebab dia bilang salah satu sahaja dapat kan. Tambah dengan sama ada dia dapat jurutera, dia tak dapat doktor. Macam tu. So, kita akan darab dia, tambah dia, kamu akan dapat jawapan dia. 0.479. Itulah jawapan dia. Nombor 3. Sebiji dadu di lambung. Okay, dadu Dadu dia ada berapa permukaan? 6 permukaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ialah peristiwa mendapat nombor faktor bagi 6. Dan B ialah peristiwa mendapat nombor ganjil. Okey, jadi soalan dia cakap, tentukan sama ada peristiwa A dan peristiwa B ialah saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. Gunakan gambar rajah Venn. Maksudnya macam inilah, kamu kena buat dulu ruang sampel. Kalau dadu, ruang sampel dia cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, itu saja kan. Lepas tu A ialah peristiwa mendapat faktor bagi 6. Jadi apakah faktor bagi 6 di sini? Faktor 6. Macam mana nak cari faktor 6? Okey, nombor apa yang kita darab dapat 6? 1 darab 6. Lagi 2 darab 3. Lepas tu 2, 3 kan? 3 dah ada kat sini, tak perlu lagi buat. So, faktor bagi 6 ialah 1, 2, 3 dan 6. Ini adalah faktor bagi 6. 1, 2, 3, 6. Okey. Lepas tu B ialah mendapat nombor ganjil. Nombor ganjil ialah 1, 3, 5. Okey, jadi kita nak tahu dia eksklusif atau tidak eksklusif. Kita buat gambar rajah Venn. Maksudnya gambar rajah Venn ni ada tak persilangan? Ada tak yang sama antara A dengan B? Ada tak sama? Ada sama kan? 1 dan 3. Maksudnya dia akan jadi macam ni lah gambar rajah Venn tu. Kalau ini A, ini B. Yang sama tu dia berada di mana? Dia berada di tengah. 1, 3. So yang lain dia ada di A ada 6 sama 2. B ada 5. Yang lain-lain tu, yang tak ada tu 4 lah. Yang 4 tu tak ada, dia berada di mana? Dia berada di luar. Tiada di B dan tiada di A. Jadi adakah ini saling eksklusif atau tidak? Jadi bila dia ada persilangan, maksudnya dia adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Peristiwa A dan B ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Sebab dia ada gabungan eksklusif. Okay, itu je jawapan dia. Okay, untuk soalan nombor 3. Untuk soalan 2 keping kad berlabel nombor 23 dan 61 dimasukkan ke dalam kotak P. Ada kotak P ada 23 dan 61. Ini 61 je, bukan 51. 61 dimasukkan ke dalam kotak P dan 3 keping kad berlabel huruf S, E dan A dimasukkan ke dalam kotak Q. So lengkapkan kesudahan yang mungkin. Ini senang sajalah, kamu terus tulis 23E, 23A. Yang ini 61S, 61E dan 61A. Dapat markah sudah di sana. Lepas tu soalan dia lagi. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian bahawa kad nombor dengan hasil digit melebihi 5 dan kad konsonan dipilih. Maksudnya kad yang lebih dari 5. Kita cuma ada 2 kad sahaja, 23 dengan 61 kan. Kalau 2 per 3, 2 tambah 3 jadi 5. Kalau 6 plus 1, 6 tambah 1 dia jadi 7. Maksudnya dia mau
hasil tambah digit melebihi 5. Maksudnya ialah 61 lah. Hasil tambah digit melebihi 5 dan kad konsonan dipilih. Dan kalau dan mesti dua-dua. Jadi dia punya dia punya ni kebarangkalan dia ialah 61 dan huruf konsonan mana? S sahajalah. Jadi kita cuma ada satu sahaja kan? Sebab dia dan dua-dua mesti ada. Jadi jawapan dia ialah 1 per 2, 3, 4, 6. 1 per 6. Itu kebarangkalian. Mesti tulis dia punya ini baru dapat dia punya markah. Soalan seterusnya dia tanya kad perdana atau. Kalau atau ni kena hati-hati. Kalau dan dia mesti dua-dua ada. Dan kalau atau salah satu ada pun tak apa. Nombor perdana. Apa tu nombor perdana? Nombor yang tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Selain diri dia dengan satu sahaja. Kalau tengok 23 dengan 61. Adakah ini nombor perdana? Adakah 23 nombor perdana? Ya atau tidak? Okay, dua nombor ini tidak boleh dibahagi dengan nombor lain kan. Dua adalah nombor perdana. Jadi maksudnya di situ kita ambil semua yang ada 23 dengan maksudnya semua sekali lah ni. Semua sekali ni maksudnya dia adalah sama dengan kebarangkalian dia adalah sama dengan 6 per 6. Jadi kamu tulis je semua. Aku rasa soalan ni ada masalah tapi tak apa. Kita teruskan saja. Kalau jumpa soalan begini, inilah jawapan dia. (61E) dan 61A. Semualah ni maksudnya. Dia sama juga 6 per 6. Okey. Kalau jumpa soalan begini, inilah jawapannya. Tapi aku rasa kita teruskan sajalah ikut dia punya kehendak soalan. Okay, soalan yang kedua. Kelab Koperasi SMK Bijak mengadakan kajian selidik berkaitan dengan menu yang disukai oleh pelajar. Kebarangkalian pelajar yang menyukai nasi goreng dan mi goreng masing-masing ialah 4/9. 4/9 suka nasi goreng. N tu untuk suka. N tanda tu untuk tidak suka. So yang suka nasi goreng ialah 4/9. Suka nasi goreng. Jadi yang tak suka berapa? 5/9. Sebab bila kita tambah ni dia akan jadi 1. Jadi yang dia sudah bagi 5/11 ini ialah yang suka makan mi goreng. Jadi yang tak suka ialah 6/11. Jadi ini pun yang tak suka. Samalah ini kan. Ini 5/11. Ini 6/11. Okay. Jadi dah lengkap dah gambar raja pokok kita ini. Seterusnya hitung kebarangkalian pelajar yang hanya suka makan satu jenis makanan sahaja. Dia suka makan satu jenis makanan sahaja. Mana? Kalau NM maksudnya ini suka nasi goreng, suka mi goreng. Bukanlah. Ini suka nasi goreng, ini suka mi goreng. Satu je dia suka. Yang ini pun bukan. So jawapan dia nanti yang ini kita berapa? Kita tambah. N yang suka makan nasi goreng. Suka makan nasi goreng ya. 4/9. Darab dengan yang tak suka makan mi goreng. Berapa tak suka makan mi goreng? 6/11. Okey. Tambah dengan yang tak suka makan nasi goreng. 5/9. Darab dengan yang suka makan mi goreng. 5/11. Okey. Jadi kamu kira lah ni. Jawapan dia nanti. Jawapan dia 49/99. Okay. Soalan 3. Diberi S ialah X, di mana X itu di antara 1 dan 15. Di mana X ialah integer. Satu nombor dipilih daripada set itu. Cari kebarangkalian bahawa yang dipilih itu ialah nombor ganjil atau nombor 2 digit, nombor perdana atau faktor bagi 5. So kita tahu. Senaraikan dulu S. S itu ialah nombor di antara 1 hingga 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So soalan dia yang pertama, nombor ganjil atau nombor 2 digit. Senaraikan sajalah. So nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 atau nombor 2 digit. Nombor 2 digit, semua nombor 2 digit kita tulislah. 12, 13, 14 dan 15. Jadi berapakah kebarangkalian dia? Kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi dapat 11/15. Okay, untuk B pula.
Dia mau nombor perdana atau faktor bagi 5. Nombor perdana 1, 3. Kita buat nombor perdana dulu. 5, 7. Lagi nombor perdana 11 dan 13. Okey, satu lagi dia mau faktor bagi 5. Apakah faktor bagi 5? Faktor bagi 5. Faktor bagi 5 ialah kalau 5 faktor dia 1 darab 5. 2 saja kan? 1 dan 5. Dah ada kat sini 1 dan 5, lagi tak perlu lagi tulis. Ini je lah nombor dia. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 15. Okey. Dah siap. Itu saja jawapan dia. Okay, bahagian C. Salma mendaftar secara talian permohonan kursus ketiga berkolej. Kebarangkalian Salma. Salma lah ni ya. Kebarangkalian Salma mendapat penawaran kolej daripada kolej A, B dan C. Masing-masing ialah 2 per 5, 5 per 9 dan 6 per 12. Hitung kebarangkalian Fatimah mendapat penawaran daripada mana-mana 2 kolej dan juga sekurang-kurangnya 1 kolej. Untuk soalan ni paling mudah kamu buatlah gambar raya pokok. Gambar raya pokok dulu lah supaya nampak. Cuba tunjukkan gambar raya pokok supaya senang kamu nampak ya. Okey, jadi dia ada 3 buah kolej. Kolej A, kolej B dan kolej C. Yang ini kesudahan dia. Okey, kalau gambar raya pokok kita. So, dia ada 2 kan? Sama ada dia dapat. Dia dapat atau dia tak dapat. Dapat atau tak dapat. B samalah. Dapat atau tak dapat. Dapat atau tak dapat. C pun sama. Dapat, tak dapat. Dapat, tak dapat. Dapat, tak dapat. Dapat, tak dapat. So, kita ada kat sini. A, B, C. Kesudahan dia. A, B, C. Ikut ranting dia tu. Yang ini A, B, C. Tu. Sorry. Ini tiada. Okey, lepas tu A, B, C. A, B, C. Okey. A, B prime, C. A, B prime, C prime. Okey. Yang ini. Okey. Saya ingat sudah. Okey, ini lagi. A prime, B, C. A, B, C prime. A prime, B prime, C. Yang ini ialah A prime, B prime, C prime. Bila buat macam ni baru kita nampak. Okey, dia mau apa? Mana-mana 2 kolej. Maksudnya dia dapat mana-mana 2 kolej. Mana yang dia dapat mana-mana 2 kolej? Dapat 2 kolej kan? A, B, C dapat 3 kolej. Ini dapat 2 kolej. A dapat, B dapat. Tapi C tak dapat. Okey, mana lagi? Kita cari lagi. Ini lagi. Kan? Ada lagi tak? Ini lagi. Mana-mana 2 kolej. Dia cakap A, B, C. Okey, cuma ada 3 sahaja yang dia dapat mana-mana 2 kolej. Jadi ini cara buat dia sama macam tadi. Yang ini kita tambah dalam dia kita darab. Okey, maksudnya dia dapat mana-mana 2 kolej. Dia dapat A, dia dapat B tapi dia tak dapat C. Kita tahu kalau dapat A 2 per 5. Dapat B ialah 5 per 9. Dan dapat C ialah 6 per 12. So, tak dapat A 3 per 5 lah. Kan tak dapat. Tak dapat B 4 per 9. Tak dapat C 6 per 12. Sama juga. Jadi, yang ini ialah tadi A, B, C. Dapat A, dapat B. Dapat A, dapat B. Dia tak dapat C. Tambah dengan A, dapat A. Tak dapat B, dapat C. Okey, cikgu tulis sini lah senang. A, B, C. Yang ni. Tambah dengan A, B, C. Okey, tambah lagi dengan satu lagi. A prime, B, C. Okey, ni yang kita dapat tadi. Hasil daripada kesudahan dia. Jadi, kamu masukkan je lah dia punya ni. Kalau dapat 2 per 5. Tak dapat B 4 per 9. Darab dengan yang dapat C 6 per 12. Tambah dengan tak dapat A. A tak dapat 3 per 5. Darab dengan dapat B. Dapat B 5 per 9. Dapat C ialah 6 per 12. Okay, jadi kamu ambil kalkulator. Kamu kira kamu akan dapat jawapan dia. Jawapan dia akan dapat 11 per 30.
Okey, itu jawapan untuk A. So, cari pula jawapan untuk B. B dia kata sekurang-kurangnya satu college. Mana sekurang-kurangnya satu college? Okay, soalan B. Dia kata sekurang-kurangnya satu college. At least one college. Maksudnya sekurang-kurangnya dia dapat satu college saja. At least dia dapat satu college. Mana? Ada tak kat sini? Satu college. Ada ni kan? 1, 2. Okey, ada 2. Maksudnya ada, kita tulis kat sini lah supaya senang kita nampak. A, kita dapat ialah A, B prime, C prime tambah dengan A prime, B prime, C. Sekurang-kurangnya satu. At least one. Okey, jadi kamu boleh dapat A, buat macam tadilah. Yang dapat A 2/5 darab dengan tak dapat B darab dengan tak dapat C. Okey, tambah dengan tak dapat A darab dengan tak dapat B darab dengan dapat C. Okey, tu. Lepas tu ambil kalkulator lah, kita cuba kira. So, kita akan dapat 2/9. Okey. Dah siap jawapannya. Okey, soalan seterusnya. Okey, tengok soalan seterusnya. Jadual menunjukkan bilangan ahli kelab komputer SMK Tani. Kita ada peserta perempuan pagi, petang lelaki, perempuan 90 orang, lelaki 120 orang, petang pula 76 orang dan 66 orang. So, dia punya soalan dia, 2 orang ahli dipilih secara rawak. Okay, 2 orang ahli dipilih secara rawak daripada ahli perempuan. Jadi, hitung kebarangkalian kedua-dua orang ahli dipilih ialah murid sesi pagi. Okey. Kebarangkalian murid sesi pagi. Okay, sesi pagi ada berapa orang? Jadi, murid sesi pagi ada 270 orang. Okey, daripada murid sesi pagi, kebarangkalian yang dipilih ialah kedua-dua perempuan. Kalian dipilih ialah kedua-dua perempuan, maksudnya berapa orang perempuan? 150 orang per 270 sebab dia mahu murid pagi kan. Okey, darab dengan, sudah pilih satu di sini, tinggal 149 per, ini pun dah tinggal 269. So, kamu darab je lah ni, dapat berapa jawapan dia. Dia mahu jawapan dia, berikan jawapan anda betul pada 4 angka bererti. Bila kita kira, terdapat macam ni, 0.307724081. Dia mahu 4 angka bererti, maksudnya 0.3077. 4 angka bererti sahaja. Okey, itu jawapan dia. Okey, untuk soalan yang kedua pula, daripada sesi petang, hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua orang murid yang dipilih ialah lelaki. Okey, daripada sesi petang pula. Petang, kedua-dua yang dipilih ialah lelaki. 76 tambah 66. Kita dapat jumlah dia 142. Jadi, dia mahu lelaki. Lelaki maksudnya 66 per 142 darab dengan 65 per 141 lah. Kan sudah berkurang. Jadi, dia mahu juga dalam 4 angka bererti. Jadi, kamu kira lah. 4 angka bererti, kosong. Okay. Bila kita nampak di sini kalkulator, 0.210967. Kita mahu 4 angka bererti sahaja. Kira dari 2. 1, 2, 3, 4. Jadi bila nak ambil sini, kita tengok belakang 6. Belakang 9 tu ialah 6. 6 itu ialah lebih daripada 1. Jadi kena tambah 1 di sana. Dia akan dapat 0.2110. Okey, itu jawapan dia. 4 angka bererti. Soalan seterusnya. Diberi set semester A, B, C, D, F, G, I. Set X ialah B, D, F, G, J dan Y ialah B, D, F, G. Dengan menggunakan gambar Raja Venn, tunjukkan bahawa dia sudah tunjukkan X bersilang dengan Y sama dengan Y. Maksudnya, semua unsur dalam Y ni ada dalam X. Maksudnya kalau gitu, maksudnya X di luar, Y di dalam. Ini ialah set semester. Ini maksud dia, X bersilang dengan Y sama dengan Y. Y itu ada di dalam lah. Dia bersilang kan. Maksudnya B, D, F, G. Dia ada sama dengan X.
Okey, lepas sini dia A, E, J yang tiada. Yang dekat luar ialah C dan I. Yang di luar. So, kita dapatlah sudah ini untuk jawapan yang kita kata dengan menggunakan gambaran jawapan tunjukkan. Kita dah tunjukkan lah ini. Lepas tu buktikan bahawa PX tambah PY tolak PX bersilang dengan Y sama dengan PX bersatu dengan Y. Okey. Sekarang kita tengok sini. Kita tengok ini dulu. PX bersatu dengan Y. X bersatu dengan Y. Kita berdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per berapa semua? 7 per 10. Adakah sama dengan ini? Tengoklah sekarang sama ke tidak. Okey, PX. X ada berapa? X ada 7. 7 per 10. Tambah dengan Y. Y ada berapa? Y ada 4. 4 per 10. Tolak dengan P. X bersilang dengan Y. X bersilang dengan Y maksudnya inilah Y ni. Ada 4. 4 per 10. So jawapan dia kita akan dapat 7 per 10. Jadi terbuktilah sama. Terbukti sama. Itu sahaja.